Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Dapat sekali lagi kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu lagi setelah kita bercuti. Malam tadi kita berehat sekejap. Alhamdulillah, suara saya pun dah okey sikit dah malam ni. Jadi malam ni insya-Allah seperti biasa tuan-tuan semua, kita sambung kepada pelajaran yang ke-30 daripada kitab 132 langkah penyucian jiwa. Jadi sebelum daripada kita pergi jauh bincang ke perkara yang berkaitan dengan buku kita, berkemungkinan selepas daripada ini saya akan maklumkan di page ni nanti insya-Allah kita akan hadkan kelas ni. Mungkin tidak seperti yang sebelum daripada ini pada tiap-tiap malam, kecuali hari Ahad dan juga hari Sabtu dan Ahad. Mungkin selepas ini ada perubahan waktu selepas daripada ini, memandangkan masjid dan surau telah dibuka bermula pada besok, dan kuliah maghrib pun berjalan seperti biasa. Jadi untuk kelas ni kita lihatlah sama ada saya akan bawakan secara live macam ni pada beberapa malam yang dipilih, ataupun saya akan bacakan kitab ini di mana-mana surau yang mungkin sesuai, yang mana dah habis kitab ke apa ke tak kisahlah nanti. Dan pembacaan itu saya akan buat secara live. Jadi mungkin kekerapan kuliah itu tidak seperti sebelum daripada inilah. InsyaAllah. Tapi kita akan teruskan juga bacaan. Cuma jadual tu mungkin tak sama macam ni. Sebab bila kuliah masjid sudah bermula, saya terpaksalah. Bukan terpaksa, saya mestilah memenuhi jemputan-jemputan yang sebelum daripada ini yang telah saya kuliahkan di masjid-masjid dan surau-surau pengajian-pengajian yang sebelum daripada ini. Jadi maknanya mungkin pada malamnya saya balik agak lewat dah, mungkin pukul 10 sampai ke rumah. Jadi kita tak dapatlah nak buat live pada waktu 9 suku 9.20 seperti biasa. Jadi maknanya mungkin saya pilih mungkin seminggu sekali saja ke, tengoklah nanti. Cuma dalam kepala saya ni sekarang ni terfikir, sebab malam Jumaat biasanya saya tak ada kuliah, mungkin lepas Isyak malam Jumaat kita akan buatkan online, mungkin sekali seminggu sajalah kekerapannya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Ada permintaan daripada Dr. Azrina untuk sambung kelas kitab ni di Alam Damai. Kan? Okey, insya-Allah nanti kita bincanglah, saya cuba tengok macam mana keadaan nanti. Okey. Baik, malam ni insya-Allah kita sambung pada pelajaran yang ke-30 di bawah tajuk setiap amalan batin yang bertentangan dengan amalan zahir merupakan kebatilan. Kebatilan makna satu benda yang tak betul lah. Apa saja yang kita buat di luar tetapi tidak bertepatan dengan apa yang ada di dalam hati kita, itu adalah benda yang batil.
Sebab pada permulaan kuliah ini pun saya dah sebut pembelajaran kita menggunakan kitab ini, penyucian jiwa ataupun tazkiyatun nafsi dalam bahasa Arab, pokok utama sekali ialah kejujuran. Pokok utama sekali ialah kejujuran. Jadi kita kena sentiasa memakai kopiah ataupun songkok kejujuran di atas kepala kita untuk kita menjadi seorang yang menyucikan jiwa. Jadi kadang-kadang ada amalan yang kita lakukan pada zahirnya, pada luarannya lain, tetapi di dalam apa benda di dalam hati kita, lain yang kita sembunyikan. Jadi ini sudah berlaku tidak jujur. Berlaku tidak jujur. Jadi kerana itu ketidakjujuran ini tidak boleh diterima di dalam ilmu ini, ilmu penyucian jiwa ini. Inilah yang nak dibahaskan pada malam ini, insya-Allah. Kata Abu Sa'id Al-Kharras, setiap aspek batin yang bercanggah dengan zahir syariat merupakan kebatilan. Di sana ada aspek batin dan zahir bagi syariat. Tetapi batin dan zahir tidak dianggap menempati syarak, melainkan jika kedua-duanya saling selaras di bawah naungan syarak. Dalam situasi ini, batin dan zahir menyokong satu sama lain. Okay? Kita dalam syariat kita ni ada dua. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW sampaikan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad ni dua benda. Pertama yang zahir, iaitu amalan-amalan zahir. Amalan zahir seperti semayang, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji dan sebagainya. Yang kedua, amalan batin, amalan yang kita letakkan dalam hati kita. Dan seperti pembersihan jiwa, bersifat dengan syukur, bersifat dengan jujur, bersifat dengan ikhlas, bersifat dengan macam-macam sifat-sifat kepujian yang ada dalam jiwa kita. Dan kedua-duanya dibawa oleh Nabi SAW. Huwallazi arsala rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Okey? Allah Ta'ala sebut dialah yang mengutuskan seorang Rasul daripada kalangan kamu. Yang mana Rasul itu tadi membacakan kepada kamu ayat-ayat Quran. Wa yuzakkikum, dan juga mengajarkan kepada kamu cara untuk kamu membersihkan jiwa kamu daripada kekotoran, najis-najis ataupun benda-benda yang kotor yang ada dalam hati. Jadi Nabi SAW datang, dia bukan bawa satu, tuan-tuan semua. Dia bawa dua, zahir dan batin. Jadi siapa yang ambil zahir saja, yang mementingkan tentang luaran saja, yang mementingkan tentang bacaan Quran, penting tentang sembahyang, rukun, syarat, penting tentang puasa, rukun, syaratnya, penting tentang haji, rukun, syaratnya, tetapi meninggalkan apa yang ada dalam hatinya, ini pun salah juga. Ataupun ada orang yang mengambil benda yang batin saja. Dia ambilnya benda yang sifat terpuji, sifat amanah, sifat yang elok-elok semua ni, tetapi meninggalkan yang zahir. Meninggalkan arahan Allah Ta'ala suruh semayang, meninggalkan arahan Allah Ta'ala suruh berbuat taat, meninggalkan maksiat dan sebagainya. Ini pun salah juga. Kerana Nabi SAW tidak membawa satu benda, tetapi Nabi membawa kedua-duanya sekali. Iaitu membawa syariat yang luaran dan juga syariat yang di dalam hati kita. Tak dibandingkan di antara luaran dan di dalam hati kita, lebih besar lagi di dalam hati kita dengan dalil Nabi SAW sebut, ma fadalakum Abu Bakrin ma fadalakum Abu Bakrin bi kasrati salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Sayyidina Abu Bakar itu melebihi daripada kamu semua dengan banyaknya sembahyang, dengan banyaknya puasa,
dengan banyaknya haji dan lain-lain ibadat, tetapi Abu Bakar melebihi kamu semua bisyai'in waqara fi qalbihi, dengan suatu benda yang ada di dalam hati dia. Jadi maknanya ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar memang dari kalangan umat ini nombor satunya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu menjadi nombor satu? Kata Rasulullah, disebabkan ada sesuatu di dalam hatinya. Dan sesuatu yang ada di dalam hati itu tidak ada pada orang yang lain. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Zahir syarak ialah seperti seorang menunaikan solat cukup dengan syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Walau bagaimanapun hanya dengan aspek zahir sahaja tidak memadai untuk solat itu mendapat pahala serta diterima. Hal ini demikian kerana terdapat penilaian aspek batin yang perlu dipenuhi, seperti adakah orang tersebut telah menunaikannya di dalam keadaan benar-benar menghadap Allah, sedar apa yang diperkatakan dan yang dibaca di dalam solat, khusyuk dan berlepas diri daripada dunia. Jadi kita ambil contoh, dia bagi contoh semayang. Semayang ada zahir, ada batin. Jadi yang zahir tu dah rukun bacaannya, rukun fi'li, rukun qawli dan sebagainya. Yang batinnya pula apa yang diletakkan dalam hati. Bila dia baca tu, adakah dia faham apa yang dibaca? Apa dia dibaca itu, adakah dia tadabbur apa yang dibaca? Bila dia baca tu tadi, adakah dia merasai apa yang dibaca? Merasai takut, merasai rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya ketika mana dia semayang. Ataupun sekadar perbuatan zahir saja, rokok, bangun, conceng cepat. Sebab itu orang yang tidak ada perasaan dalam sembahyangnya, dia boleh sembahyang cepat je, habis, selesai sembahyang dia. Orang yang macam ni, dia tidak ada rasa dalam sembahyangnya. Kita tak nak sembahyang yang bentuk luaran zahir itu saja, tapi sembahyang mesti ada dua, zahir dan juga batin. Bukannya zahir saja. Itu maksud dia. Lalu Nabi SAW bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Terjemahannya, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini hadis yang panjang, dipanggil hadis Jibril. Ketika mana Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah, menyamar seorang lelaki tua. Seorang lelaki yang kacak, bukan tua, seorang lelaki yang kacak, yang putih, baju putih dan sebagainya, datang bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam dan juga tentang ihsan. Bila ditanya tentang ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak boleh duduk di tahap ini, ingatlah fa innahu yarak, bahawasanya dia melihat kamu. Ini di bawah sikit. Yang paling atas iaitu kita menyembah Allah, kita beribadat kepada Allah, ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata kepala. Fa illam yakun tarahu, kalau kamu tak boleh duduk di tahap ini, fa innahu yarak, ketahuilah bahawasanya, ingat dalam hati bahawasanya apa segala perbuatan yang kamu buat itu, innahu yarak, Allah Ta'ala melihat kamu. Ini hadis Jibril, hadis penting tuan-tuan semua. Ini dia panggil maqamul ihsan, merasai setiap gerak-geri kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu maqam ihsan, dia panggil maqam muraqabah, itu bawah. Atas lagi sikit pada itu tadi maqam musyahadah, tadi menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istilah saja. Tetapi benda itu semua tuan-tuan semua kita kena usahakan, dan kita kena belajar, kita kena tuntut ilmu supaya kita boleh dapat bahawa merasai kita beribadat dalam seolah-olah melihat, seolah-olah bukan melihat Allah Ta'ala, tak boleh dilihat di dunia, seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang macam ni dia merasa gerun dan sebagainya. Sebab itu Sayyidina Zaid cucu kepada Rasulullah, cicit kepada Rasulullah, Sayyidina Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib. Ini cicit Nabi. Sayyidina Husain cucu, Sayyidina Zainal Abidin adalah cicit kepada Nabi, cicit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia ni kalau dia ambil air semayang, bila dia nak semayang, lepas saja ambil air semayang, muka dia akan kebiruan. Muka dia akan kekuningan. Ketakutan. Dan badan dia menggeletar. Dan dua orang tanya dia, wahai bahawasanya, sekarang ni aku nak berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Jalil. Tuhan, Tuhan sekalian alam, adakah amalan aku ini diterima atau tidak? Semayang aku ni diterima atau tidak? Tidakkah patut aku rasa gementar nak berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini amalan orang-orang dahulu tuan-tuan semua. Jadi Allah yarham guru saya masa di kampung dulu, selalu dia sebut. Dia kata apa benda? Orang dulu-dulu belajarnya sedikit, amalnya banyak. Orang sekarang belajarnya banyak, amalnya sedikit. Jadi ini perlu diambil perhatian. Dulu-dulu tuan-tuan semua, buku agama, kitab agama ni boleh kata tak ada lah kat rumah orang ni. Yang adanya Quran, kalau ada kitab pun mungkin sebiji kitab Muniyatul Musalli. Berbeza dengan rumah kita ni, buku agama mungkin banyak penuh almari, buku tu, buku ni, buku tu, buku ni. Dan kuliah tu, kuliah ni dan sebagainya. Orang dulu-dulu, walaupun kitab yang dia belajar tu tuan-tuan semua sebiji, kadang-kadang tak ada kitab pun, dia pergi mendengar je. Bila dia dengar, dia balik dan tuah amal sampai ke mati. Ini beza tuan-tuan semua orang dulu. Jadi ilmu mereka sedikit, tetapi amalan mereka tu istiqamah dan tetap banyak. Kita hari ni, saya tak pasti tuan-tuan semua, saya nak kata diri saya sendirilah. Kan? Buku mungkin banyak, kitab banyak, belajar pun banyak di sana, di sini. Tetapi amalan kita tidak sebanyak apa yang kita belajari. Jadi itulah berbezanya orang dahulu dengan orang sekarang. Jadi sebab itu inilah aspek batin. Jika aspek batin ini seiring dengan aspek zahir, maka inilah solat golongan muqarrabin yang mendekatkan diri kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah. Jadi sebab itu perbincangan solat muqarrabin ni, solat yang betul-betul kan menepati zahir dan batin. Kalau nak tengok perbincangannya, macam mana caranya dan sebagainya, tuan-tuan bukalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali pecahkan dua bahagian, iaitu sembahyang dari sudut zahir dan sembahyang yang batin. Bukan sembahyang batin ni ilmu batin yang ajaran sesat dah. Mana apa yang perlu ada dalam hati. Kena ada tafahum, kan? Kena ada hudur, kena ada khusyuk. Imam Ghazali bincang semua. Jadi pada permulaan Imam Ghazali sebut tentang rukun sembahyang secara ringkas, syarat sah sembahyang secara ringkas. Kemudian perlu kemudian diperbincangkan apabila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, apa yang perlu kita hadirkan dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa perlu hadirkan hati kita. Bila kita rukuk, apa. Bila kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, apa. Supaya sembahyang kita tu ada isi dan ada rasa. Ada isi dan ada rasa. Baik, selesai tuan-tuan semua. Selesai. Seterusnya pembelajaran kita akan sambung pelajaran yang ke-31. Okey, pelajaran yang ke-31. Siapakah orang yang zuhud? Okey, siapakah orang yang zuhud? Orang yang zuhud. Zuhud ni maksudnya apa benda? Rasa tawar hati terhadap dunia. Okey, tuan-tuan hafal kalimah ni. Zuhud maksudnya rasa tawar hati terhadap dunia. Bukan tidak ada dunia di tangan. Sebab sahabat Nabi pun ramai yang banyak dunia. Zubair bin Al-Awwam ketika meninggalkan hampir 1 juta dinar duitnya. 1 juta dinar. Abdurrahman bin Auf kaya. Dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Sayyidina Uthman pun kaya dan sebagainya. Ramai sahabat-sahabat yang kaya dan tidak dinafikan juga sahabat Nabi yang miskin. Jadi tuan-tuan semua begitu. Dalam kehidupan sosio-ekonomi masyarakat Madinah yang mengelilingi Nabi SAW, ada berbagai-bagai peringkat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang alim, ada yang biasa, ada yang jahil. Jadi sama macam kehidupan kita di masyarakat kita hari ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang alim, ada yang sederhana, ada yang jahil. Kan? Itu
sama di zaman Nabi SAW. Cuma mungkin jahil mereka tak samalah dengan jahil yang ada di zaman ini. Ya. Mungkin. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan semua begitu. Jadi kaya, miskin tidak ada masalah. Jadi yang dikatakan zuhud, yang nak dimaksudkan zuhud di sini ialah perasaan tawar hati kepada dunia. Maksudnya dunia itu tidak menjadi satu benda yang diletakkan di dalam hati. Jadi kalau dia hilang pun tidaklah menjadi satu masalah besar bagi diri kita. Kalau dia tak datang pun tidaklah menjadi satu masalah yang besar pada diri kita. Tawar hati tahu maksud tawar hati? Ginilah tuan-tuan semua kan. Ambil contoh mudah. Katalah masa dulu kita ada bercinta dengan seorang perempuan. Perempuan ni tuan-tuan semua, dia dah melukakan hati kita pergi kepada orang lain. Kita dah lama, kemudian dia pula balik-balik cari kita. Kan? Balik-balik cari kita. Dia kata, I menyesal lah, kata dia. Contoh kan. I menyesal lah kan. Sepatutnya I tak tinggalkan you, contohnya. Bila dia balik kat kita sekarang ni, apa perasaan kita? Kita yang dulu kita sayang dan cinta kat dia, sekarang perasaan tu dah tak ada. Perasaan tu dah tawar. Kan? Datang tak datang tak ada. Ya mungkin masa mula-mula dia tinggalkan dulu, nak tidur pun tak boleh, nak makan pun tak lalu, nak mandi pun tak basah, nak tidur pun tak lena, duduk termenung je. Masa tu ketika dia berada dalam hati kita. Fokus kita kat dia. Bila kita dah tak rasa apa kat dia, dah tawar hati kat dia, maka dia datang pun tak ada masalah. Tak nak. Kan? Jadi tak ada rasa apa. Tak ada rasa. Kalau dia tak datang pun, dia pergi pun tak ada rasa apa. Itu dia panggil tawar hati. Dunia macam tu lah. Kalau dia datang pun tak apa. Kalau dia tak datang pun, insya-Allah kita pun tak ada masalah. Itu dia panggil zuhud. Dan zuhud ini sifat yang dipuji oleh syarak. Sifat yang dipuji oleh agama kita. Kenapa? Kerana hati ni Allah Ta'ala tak buat dalam hati kita ada dua. Ada satu saja. Jadi satu tu diletakkan apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain buang. Biar dia ada di tangan saja. Jadi Allah yarham Ustaz Dr. Haruddin, dia sebut apa benda? Biarlah dunia ni ada di tangan, tetapi jangan dunia ni ada dalam hati. Ada di tangan banyak mana pun tak ada masalah. Kan dia tak masuk dalam hati kan. Kita bagi-bagi, pegang je dalam tangan gini je. Jangan sampai dia masuk dalam hati. Kalau dia masuk dalam hati, ini masalah. Okey, itu je. Jadi ada ulama-ulama yang tidak nakkan dunia sebab apa? Sebab bimbang takut dunia itu masuk dalam hati. Bukan kata salah dunia itu, bimbang. Kan? Bimbang. Macam setengah-setengah orang dia rasa bimbang lebih. Kan? Jadi bila dia rasa bimbang lebih, jadi apa benda saja yang boleh membahayakan diri dia, dia tak pakai. Kan? Kat rumah, kenapa awak tak pakai ni? Oh, saya bimbang takut benda ni tumpah masuk dalam makanan saya dan sebagainya. Setengah orang tak ada masalah, dia boleh jaga elok-elok. Kan? Itu maksud dia. Okey. InsyaAllah lah tuan-tuan semua, panjang pula nak baca tu. Perbahasan dia insyaAllah kita sambung malam besok. Semua malam ni, oleh kerana malam tadi ada soalan daripada Abang Hisham Hamidun. Jadi bertanyakan tentang masalah yang saya sebutkan pada malam sebelumnya, iaitu yang berkaitan dengan tempat-tempat yang dibenarkan kepada kita untuk kita mengumpat. Okey, jadi saya dah sebut ada dua tempat, dua keadaan yang dibenarkan kita mengumpat. Yang pertama, bila kita nak bagi tahzir, bagi amaran kepada orang Islam. Contohnya ada ustaz yang mengajar ajaran Syiah dan sebagainya. Yang kedua saya sebut juga untuk minta fatwa. Minta fatwa, saya bawa cerita macam mana Hindun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Lagi ada empat lagi. Baik, malam ni saya sebut empat tu, tuan-tuan semua. Baik. Yang ketiga yang dibenarkan kita mengumpat ialah untuk minta untuk mengadu kezaliman orang. Ada orang buat zalim pada kita, kita nak buat aduan. Kita nak buat aduan kepada polis, kita nak buat aduan kepada pemerintah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada orang buat zalim pada kita. Contoh, ada orang ambil tanah kita.
jiran sebelah rumah kita, dia masuk dalam tanah kita. Dia lebarkan pagar dia lebih kurang 1 hasta, dia lebarkan masuk dalam tanah kita. Sedangkan itu hak kita. Dan kita pergi buat aduan, tidak salah. Sebab apa? Sebab itu hak kita. Jadi kita pergi buat aduan kat polis, kita kata, tuan, cik, saya nak buat aduan, jiran saya ni telah buat bangunan, telah buat pagar rumah, masuk dan melepasi sempadan saya. Kita pun sebutlah si fulan bin si fulan nama jiran tadi. Maknanya kita mengumpat. Tapi mengumpat ni dibenarkan kenapa? Kerana untuk mengadu kezaliman orang terhadap kita. Okey, 3. Yang keempat yang dibenarkan ialah kita minta tolong orang untuk mencegah kemungkaran. Contoh, kita tak boleh nak cegah kemungkaran. Jiran sebelah rumah ni kan selalu je buat balik orang lelaki ke rumah. Buat balik orang lelaki ke rumah, balik orang lelaki ke rumah. Jadi benda mungkar ni kan berlaku penzinaan dan sebagainya, khalwat. Kita nak pergi tegur tak boleh. Pasal apa? Pasal mungkin kita jiran bermasalah. Kita tegur hari ni, esok lusa dia datang, dia rosakkan rumah kita dan sebagainya. Mungkin masalah pada diri kita, kita tak mampu untuk tegur. Kan? Kalau tegur lebih bahaya kepada diri kita lagi. Maka kita pun pergilah minta tolong orang untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Kita pergi jumpa ketua kampung, kita pergi jumpa tu imam, kita pergi jumpa siapa-siapa lah, penjegah maksiat ke sebagainya. Kita buat report, encik, di sebelah rumah saya ni ada benda mungkar berlaku. Tiap-tiap hari saya tengok lelaki lain yang masuk ke rumah dia ni. Cuba pergi buatlah. Okey. Pegawai penyiasat pun ataupun tu imam ke apa, pergilah. Pergi cek di rumah. Oh, rupanya memang ada berlaku kemungkaran, ada berlaku maksiat dan sebagainya. Jadi si pengadu tadi, dia buat aduan tadi, adakah dia berdosa? Tidak berdosa. Adakah kerana dia mengumpat tu salah? Tak. Kerana benda mungkar perlu dicegah. Kan? Benda mungkar ni perlu dicegah. Yang kelima, yang dibenarkan untuk kita mengumpat ialah orang-orang yang terkenal dengan gelarannya. Okey. Contoh dalam kampung kita ada 5 orang Pak Mat. Okey, tapi masing-masingnya terkenal dengan gelaran tertentu. Ini Pak Mat buta. Ini Pak Mat tempang. Ini Pak Mat tempe dan sebagainya kan. Jadi maknanya ada gelaran-gelaran yang masyhur. Jadi kalau disebut depan dia itu mungkin dia tak suka, tapi itulah gelaran masyhur dia. Okey, gelaran masyhur dia. Jadi oleh kerana macam tu, kita gelarkan dia dengan gelaran tu tadi, dibenarkan oleh agama kita. Kan? Tak ada masalah. Pak Mat mana tu? Nak jumpa Pak Mat mana tu? Aduh, Pak Mat tu lah. Pak Mat mana yang mana seorang? Di kampung ada 5 Pak Mat. Jadi susah kita. Tu Pak Mat yang tempang tu. Okey. Tu Pak Mat yang padang gemuk tu. Okey. Itu dibenarkan. Kenapa? Kerana gelaran tu dah masyhur padanya. Bahkan ada ulama-ulama yang gelaran dia masyhur macam tu. Contoh Imamul A'mash. A'mash ni juling mata. Tapi oleh kerana nama dia dah macam tu, terkenal dia Imamul A'mash. Satu ulama yang terkenal. Nama dia A'mash. Dan yang keenam, yang terakhir, boleh mengumpat orang yang mujahiran bil fiski. Orang yang dah menzahirkan kefasikan dosa dia boleh. Sebagai contoh yang saya sebut pada 2-3 hari lepas, bagaimana kisah Sayyidina Hasan Al-Basri dengan Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam yang masyhur buat maksiat, Sayyidina Hasan Basri sebut. Jadi dibolehkan mengumpat, sebut cerita orang lain. Kenapa? Kerana orang ni memang dah terkenal kemasyhuran dia dengan buat maksiat dan sebagainya. Mungkin zaman tuan-tuan semua ni, orang terkenal apa benda yang buat maksiat macam ramai kan. Penjahat-penjahat kan. Bentung kali, botak, cing dan sebagainya. Ini nama yang glamour dalam dunia maksiat. Jadi kita sebut nama mereka ni tidak dikira sebagai dosa. Kenapa? Kerana mereka ni memang dah mujahir. Mujahir ni makna terang-terangan, jelas. Tak ada orang tak tahu. Boleh kata orang tahu semua tentang kemaksiatan yang dia buat itu. Jadi inilah 6 tempat yang dibenarkan kepada kita untuk kita melakukan bentuknya mengumpat lah, tapi tidak berdosa. 6 tempat ini.
Selain daripada 6 ini, ulama kata berdosa lah. Okey, benda ini boleh dirujuk balik. Kalau siapa nak tengok, boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 4 pun ada. Okey, insya-Allah. Baik, setakat dulu insya-Allah kita tengoklah kalau ada soalan. Okey, ada soalan tak? Imam Malik kata syariat tanpa tasawuf itu fasik dan tasawuf tanpa syariat itu zindik. Betul lah. Kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang belajar tasawuf tapi tak belajar fiqh, maka dia fasik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf, penyucian jiwa, maka dia fasik. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang menghimpunkan di antara zahir dan batin tadi, dua-dua ilmu zahir belajar, ilmu batin belajar, faqad tahaqqaqa, itulah yang sebenar-benarnya. Okey. Tetapi yang mula-mula kita nak utamakan di antara penyucian jiwa dan zahir ni macam mana? Yang kena utamakan dulu yang zahir dulu. Selesai zahir baru masuk ke batin. Itu fiqh dulu, masuk fiqh. Sebab pintu tasawuf itu adalah fiqh. Di dalamnya baru ada tasawuf. Bukannya pintu fiqh itu melalui tasawuf. Siapa masuk fiqh melalui tasawuf, dia sesat. Dia maksudnya dia belajar tasawuf dulu, kemudian baru fiqh. Itu dia tak boleh. Jadi pening kepala. Dia kena belajar fiqh dulu, baru pergi ke tasawuf. Macam itulah lebih kurangnya. Kemudian melalui fikir dan zikir. Ya, betul lah. Melalui fikir dan zikir berdasarkan ayat yang Allah Ta'ala sebut untuk dapat tu, antara dapat maqam ihsan itulah berdasarkan ayat yang Allah Ta'ala sebut, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tu jadi Allah Ta'ala gabungkan di antara orang yang berzikir dan orang yang fikir. Baik, insya-Allah seterusnya tidak ada lagi lah soalan. Setakat tu dululah, insya-Allah. Kita sambung malam besok nanti, insya-Allah. Okey. Jadi kuliah kita seperti saya sebut tadi, macam mana sistemnya, insya-Allah saya akan beritahu kelak lah. Cuma makluman awal begitulah tuan-tuan semua. Mungkin ada perubahan sikit jadual kerana masjid sudah dibuka sekarang ni. Jadi saya pun kena berkuliah di masjid pada waktu malam. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan sikit lah tentang waktu, jadual dan sebagainya. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan sedikit. Tapi insyaAllah saya cuba teruskan lagi pengajian ni. Kalau saya buat di mana-mana pun, mungkin buat di Alam Damai ataupun buat di Kemsah, kita pasang ni lah, live lah, supaya yang di tempat lain pun boleh mengikuti sama. Cuma kekerapannya mungkin tidak sekerap inilah. InsyaAllah. Jadi setakat ini dulu, insyaAllah. Wallahu alam, tuan-tuan semua. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT dan mendapat manfaat semua yang belajar pada malam ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.